أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan dia dan adalah ulama usuli. Ayat muka surat 32. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah ulama usuluddin mengibarat mereka itu daripada aina ini. Aina ini jangan macam aina adalah ulama usuluddin mengibaratkan mereka itu daripada aina ini dengan akhwan. Akhwan, jangan baca akhwan, bukan aku. Akhwan jamak daripada kaunun. Kaun dengan makna mukawwan, dengan makna mukawwan, bukan makna mukawwin. Akhwan jamak taksir daripada kaunun. Kaunun dengan makna mukawwan, yang dicipta, makhluk lah, yang dijadikan. Kana tu kan, kana wala wujidah, bukan makna mukawwin. Kalau mukawwin tu Allah, mukawwin ni yang membentuk, yang menjadi. Mukawwan yang dijadi. Jadi akhwan jamak taksir bagi kaun. Kaun dengan makna mukawwan, bukan dengan makna mukawwin. Tahu tu dulu. Jangan baca akhwan. Ni bukan Melayu, ni Arab. Dia panggil al-akhwan al-arba'ah. Dengan akhwan yang 4, iaitu pertama berhimpun, bercerai dan gerak dan diam. Ni dia panggil dalam bahasa Arab al-ijtima' wal istiraq wal harakah was sukun. Ini perbahasan ini dalam agak rumit sikit. Kita nak tahu apa itu gerak, apa itu diam, apa itu himpun, apa itu bercerai. Tu. Bila kita faham gerak, diam, himpun, cerai, baru kita faham boleh tak kita nisbahkan gerak, diam, berhimpun, bercerai dekat Allah. Ini mengaji umat pula, bukan mengaji saja. Bila kita belajar tentang kita, tentang makhluk, kita fahamlah tentang Tuhan, tentang Khalik. Walaupun kita tak belajar pun tentang Tuhan pun di sini, tapi kita belajar tentang makhluk supaya kita boleh tahu tentang Khalik. Dia kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa-siapa yang kenal diri dia, maka dia kenallah Tuhannya. Bukan maknanya dia kenal diri dia tadi makhluk, Tuhan makhluk. Bila dia tahu kata dia makhluk, tahulah Allah tu Khalik. Al-ijtima' wal istiraq wal harakah was sukun. Jadi nak beritahu kata makhluk ni tak boleh lari daripada 4 ni. Tak boleh lari daripada berhimpun, berpisah, gerak dan diam. Ini akhwan. Sebut makhluk, kaun, kainat boleh panggil kainat, akhwan. Kainat mana makhlukat. Tak boleh lari pada 4 ni. Jalannya
jalan akwal ini jalan nak memahami akwal ini apa dia? Bahawasanya hasil jisim di tempat itu. Sebab sekarang kita belajar tentang aina. Aina ni soalan tentang tempat, no? Soalan tentang tempat. Sebab tu bila kita tanya empat benda ni, himpun, cerai, bergerak, diam, kita akan tanya mana? Kan? Himpun di mana? Cerai dari mana? Bergerak ke mana? Diam pada mana? Mana tu aina? Berhimpun di mana? Bercerai daripada mana? Bergerak ke mana? Ikut kita bergerak daripada mana? Boleh juga semua. Jadi himpun, cerai, gerak, diam, soalan tanya tentang benda empat ini, tanya tentang mana. Sama ada di mana, dari mana, ke mana, pada mana, ikutlah. Tapi soalan mesti ada mana. Mana itulah aina. Mana itulah aina. Baik. Jalannya, jalan akwal, bahawasanya hasil jisim di tempat itu, ada kalanya tempat itu ikut tempat apa ikutlah. Hasilnya terjadinya berlakunya sesuatu jisim di sesuatu tempat, ada kalanya dengan diadukan dengan jisim yang lain. Diadu ni kita pelaga. Kita pelaga dengan jisim yang lain. Kita kena nisbah dengan yang lain. Atau tidak adu. Tidak adu ni kita tidak pelaga dengan yang lain. Kita tidak nisbahkan kepada yang lain. Kita tidak kaitkan dengan yang lain. Dan jika dengan adu, baik, jisim tu duduk di satu tempat dengan kita adu, dengan kita pelaga. Di situ ada tafsir pula. Ada kalanya boleh bahawa ada di celah itu jisim. Satu benda duduk di tempat. Ni dia panggil hasil jisim ni jisim di tempat. Sama ada kita adu atau tidak. Kalau adu macam ni adu. Kalau tak adu, satu bidur lah. Atau tidak adu. Dan jika dengan adu, baik kita adu. Ni. Ada kalanya boleh ada di celah itu jisim. Ada jisim lain boleh duduk di celah ni. Berlegak duduk di celah ni. Tapi jisim tu tak ada lah di celah tu. Tapi boleh jisim lain duduk di celah tu. Ada kalanya boleh bahawa ada di celah jisim itu yang ketiga. Jadi jisim yang ketiga. Maka bercerai namanya. Dia pergi iftiraq. Tak ada ni nak ambil ni tadi bising pula kan. Macam ni, bila dua jisim hidup macam ni, bila ada satu benda yang boleh mencelah di tengah-tengah ni, tapi memang tak ada lah, tapi boleh benda mencelah, ni dia panggil apa? Berpisah, bercerai. Nama dia. Sebab apa? Sebab kita tengok sini, tengok di sini, ni panggil adu. Bila ada sesuatu boleh masuk di celah dia, walaupun tak ada pun, dia panggil berpisah. Kalau tidak ada sesuatu yang boleh masuk sini, ijtima'. Itu. Dan jika dengan adu, kalau kita pelaga, kita nisbah, ada kalanya boleh bahawa ada di celah itu jisim yang ketiga. Jisim yang ketiga. Boleh jisim yang ketiga duduk di celah tu. Jisim tu tak ada pun, tapi boleh jisim yang ketiga duduk. Kita tengok yang jisim ni dengan jisim nu, maka bercerai namanya. Nama dia bercerai dan berpisah.
bercerai dan berpisah. Tu dia panggil, Arab panggil al-istiraq. Dan jika tidak boleh dicelah, nak celah tak boleh, rapat. Set ni dengan cawan ni duduk rapat melekat macam ni. Jika tidak boleh dicelah, maka berhimpun namanya. Berhimpun ni al-ijtima'. Nama dia ijtima'. Allah ni tak beritahu pun tak apa. Masalahnya kamu duk kata Tuhan tu duduk di atas arak tu tak ijtima'. Dia bukan faham lagi pun. Nak nama duduk ni dia mesti jisim. Tak mau Tuhan tak jisim. Kemudian nak kena ada nisbah dengan benda yang lain. Nak kena nisbah dengan yang lain. Tuhan nak nisbah Tuhan dengan yang lain lagu mana? Dia tu dia ada sedia kala, belum ada yang lain. Belum ada yang lain, dia sudah ada. Tu. Dan dia sekarang macam dulu. Tu nanti saya sebut. Ni duk bising. Ni sehari dua ni bising. Saya baru sampai kat saya hari ni. Tu wahwa al-an. Tu alamak ala ikan. Tu nanti dulu. Jadi tepat dengan kita bahas pada hari ini. Biar pergi dulu. Sebab tu kita belum faham sebenarnya. Kita tak faham tu, kita boleh nisbahkan Allah dengan duduk, dengan ijtima', dengan arash. Kadang kalau Tuhan duduk di atas arash dan dinama pula diam. Dinama pula diam. Dan kita pun tak faham diam tu apa dia. Nak nama diam ni, nak nama diam mesti kena pelaga ni gerak boleh panggil diam. Tu. Satu-satu dulu. Tu kata hari ni agak payah. Dia bukan payah, senang, tapi sesi ni saya proses sabuk ni. Nak cerita bagi tertib ni. Yang pondok ni dia tak pandai. Dia nak susun dia tak pandai. Tuan-tuan pandai-pandai sendiri lah. Pandai-pandai lah buat ayat nanti. Saya tak pandai sangat tu. Apa banyak benda yang saya nak kena sentuh kat situ. Baik. Dan jika hasil jisim di tempat itu dengan tidak adu dengan yang lain, tak ada duk pelaga yang lain, dia duduk satu-satu dia ni. Nak kata himpun lagu mana? Tak ada jisim lain. Nak kata berpisah dengan apa? Okey. Bagi faham dia dulu. Dan jika hasil berlaku terjadi jisim di tempat itu dengan tidak adu dengan yang lain, situ ada huraian. Ada kalanya ada hasil itu dahulu dah, memang dah berlaku dah pada satu tempat, pada tasawuf, pada gambaran, kemudian hasil di tempat yang lain pula. Okey, kita tengok di sini. Bukan kita tengok di sini ke sini, baru tak ada. Mana kita tengok dia duduk dari situ dah. Kemudian dia hasil kepada tempat yang lain. Ini bagi gerak. Satu-satu dia ya. Satu-satu dia tak ada nisbah yang lain. Dan jika hasil jisim di tempat itu dengan tidak adu dengan yang lain, ada kalanya ada hasil dahulu dah. Okey, tu ada dah ni. Pada satu tempat, pada tasawuf, pada gambaran kita. Kemudian hasil di tempat yang lain pula. Pindah ke sini. Dengan selarkan, dengan kita ingatkan, dengan kita lihat, memandang, mula-mula sampai sekali tu, dia sampai kam tu, gerak namanya. Dia kena sampai di tempat ni lagi, dia tak pergi lagi, dia tak pergi gerak lagi. Kalau duduk di tempat ni, dia pergi diam. Kali saat kedua dia duduk di sini lagi, dia panggil diam. Bila dia zam begini, dia duduk ke sini dah, baru dia panggil bergerak. Tu. Dengan selah, dengan kita ingat, mula-mula sampai sekali, dia sampai-sampai tu, dia panggil, maka dinamakan gerak. Dia panggil gerak. Kita baca hak dia dulu.
Kita bagi selesai dulu ibarat dia daripada ni. Kita selesai ibarat dia dulu. Dan jika ditasawurkan 2 kali hasil di tempat yang satu, dam. Dia tak pergi ke sini, di sini juga. Di tempat yang satu dinamakan diam. Dia panggil diam. Diam nama dia. Dia berubah ni hasil satu jisim di tempat yang satu juga. Itu dia panggil diam. Contohnya apa? Sekali kita tengok, kemudian kita tengok pula, diam nama dia. Sebab bila kita tengok, dah kali kedua kita tengok, dia bergerak. Kita nak kata diam ni, bila kita tengok sekali, saya buat contoh je, sebenarnya tengok begitu pun diam dah. Nak bagi senang. Contoh bila kita pergi masjid, kita tengok ada buah nyor jatuh di tempat tu. Kemudian kita balik masjid, buah nyor di situ juga. Apa makna? Buah nyor tu bergerak ke diam? Diam lah. Itu dia nak cerita. Maknanya kita hukum dia diam. Tapi bila kita pergi masjid, buah nyor duduk kat situ. Kita balik, buah nyor duduk kat lain. Maknanya apa? Bergerak. Tuhan dia tu kah? Daripada langit turun ke apa ni, sepertiga malam turun ke bumi. Maknanya dia bergerak lah. Jadi dinisbah. Maka dinamakan gerak. Dan jika ditasawur 2 kali hasil di tempat yang satu, 2 kali hasil, tengok 2 kali, duduk kat situ juga. Di tempat yang satu, di tempat sama. Diamlah nama dia. Kalau kita tengok bola di satu tempat, kita pergi ke masjid, kita balik-balik tengok bola di tempat tu juga. Maknanya apa? Bola tu diam, tak bergerak. Tapi bila kita tengok bola di situ, kita pergi masjid, kita balik-balik, bola duduk dekat lain, maknanya apa? Tak perlu kita tengok. Confirm bola tadi bergerak. Sebab dia berpindah minal hayz al-awwal ila al-hayz sani. Dia bahasa Arab dari al-hayz. Al-hayzu. Hayz ni lapang, ruang yang dia duduk. Ni al-hayz al-awwal, al-hayz as-sani. Ikutlah dia pindah jauh pun ikutlah. Tu. Dan jika ditasawurkan 2 kali hasil di tempat yang satu, tempat hatulah, dinamakan diam. Dipanggilkan dengan diam. Diam kalau macam tu. Arab panggil as-sukun. As-sukun Arab panggil. Tu pun kena faham juga. Banyak kita jumpa dalam kitab-kitab Arab. Kita faham. Cuma berhimpun kita tidak boleh tasawur melainkan atas wajah yang satu. Bila sebut macam ni, berhimpun lah. Tak ada lah, kita tak boleh kita nak boleh bayang, gambarkan dengan macam lain lah. Macam ni berhimpun. Tapi kalau istirahat ni yutasawwar ala wujuhin mutafawitah. Kita boleh gambarkan, bayangkan dengan wajah-wajah yang berlebih kurang. Ada jauh sikit, ada dekat, ada terlebih dekat, ada yang jauh, ada terlebih jauh. Itu dia panggil wujuhin mutafawitah. Tapi bila macam ni berhimpun, tak ada lah. Kita tidak boleh guna isim tafdil. Ini berhimpun, hal ni terlebih berhimpun. Tak boleh. Tak ada istilah haza jamun, haza ajma'. Tak boleh. Dia macam ni berkumpul, nama dia macam ni lah berkumpul. Bila kata tidak ada sesuatu yang boleh masuk celah, berhimpun lah nama dia. Dia panggil la yutasawwar illa ala wajhin wahid. Kita tidak boleh bayangkan himpun melainkan dengan satu wajah. Mana? Melekat macam ni himpun lah. Tapi kalau istirah berpisah, dia yutasawwar ala wujuhin mutafawitah. Boleh kita bayangkan dengan bermacam-macam wajah. Mana? Dekat sikit, terlebih dekat, jauh, terlebih jauh, sehasta, sedepa, abu lah, berapa kilometer ke,
bubuk. Tu. Itu jauh. Sebab tu kita, adakah ada manusia yang dia tadi berhimpun pun tak, berpisah pun tak, gerak pun tak, diam pun tak? Tak ada. Semua mesti tak dapat tidak. Dia bergerak di antara empat tu. Bila sebut kainat, makhluk, dia mesti ada empat tu. Itu. Cuma ijtimak ni dia panggil juga al-mamassah. Mamassah ni bersentuhan. Ijtimak pun dia panggil al-mamassah. Bersentuhan pun dia panggil juga. Macam sebut tadi lah, kita nak baca hadiah dulu. Kita nak selesai ibarat dia, pelepah yang kalam dia. Maka dinamakan gerak. Dan jika ditasawurkan dua kali hasil di tempat yang satu, dinamakan diam. Pendeknya, ringkasnya, gerak itu ialah hasil mula-mula sekali. Hasil mula-mula sekali. Mula-mula hasil. Mula-mula piduk di tempat yang kedua. Gerak itu ialah hasil mula-mula sekali di tempat yang kedua. Masa dia duduk tempat pertama, dia tak panggil gerak ni. Dia masih di dalam lingkungan nama diam. Dia duduk berdiam di situ. Berarti kalau ayam duduk dalam sarang pun dia panggil masih berdiam di situ. Malaikat bila duduk di sarang lain, bergerak. Di situ pun ada sikit tu. Sikit je ada tu. Yang dia kata hasil di tempat yang satu lagi tu. Mula-mula hasil. Mula-mula hasil jangan bila mula-mula hasil. Bila dah hasil, dia panggil diam pula. Mula-mula dia dom, dia jatuh tu, gerak. Baru nama gerak. Kalau dia duduk tengah, dia panggil di antara. Payah. Dan diam itu ialah hasil yang kedua di tempat yang pertama. Hasil yang kedua di tempat yang pertama, berlaku kali kedua di tempat hak tu lah. Kita tengok sekali duduk situ, kali kedua tengok situ, diamlah. Itu mana? Ini hasil yang kedua di tempat hak tamu, tempat tadi juga. Macam mana? Kita pergi masjid tengok buah durian, pergi masjid di tempat tu, balik tengok di situ juga. Mana tu? Diamlah. Malaikat kita tengok di tempat lain, itu hasil di tempat yang lain. Itu dia panggil gerak. Nak faham aina? Tu. Tetapi berkata setengah ulama, perhimpunan dua hasil pada geraknya dan diamnya. Jadi kata si ulama, diam tu perhimpunan gerak. Dihimpun sekali. Maknanya ni, bermula perginya daripada al-hayyiz al-awwal, daripada tempat yang pertama mula dia bergerak, memandang di situ dengan memandang kepada al-hayyiz sani, tempat yang kedua, perhimpunan dua tu. Itu nama dia. Ada ulama pandang situ. Jadi kita tak boleh balah lah. Ni. Macam mana lah Ustaz kata bergerak tu, bila nak sampai bergerak, ikutlah. Jadi ikut nampak tak? Kita lihat dua keadaan, al-hayyiz awal, al-hayyiz sani, itu makna dia gerak. Dalam bawah. Dan jika hasil jisim di tempat itu, mana? Pendeknya, gerak itu ialah hasil mula-mula sekali.
di tempat yang kedua, dan diam itu ialah hasil yang kedua di tempat yang pertama. Tetapi berkata setengah ulama, perhimpunan dua hasil pada geraknya dan diamnya. Kita memandang kepada gerak dan diam, perhimpunan itu dia panggil majmu'ul husulain. Majmu'ul husulain dia panggil, perhimpunan dua hasil. Ini sebagaimana tersebut dalam Syarah Maqasid. Imam Sa'duddin Taftazani menyebut dalam Syarah Maqasid,